Assalamualaikum guys, selamat datang ke channel Carol Series. Untuk video kali ini, macam biasa, video ni di request oleh korang semua guys. So disebabkan ramai sangat yang suruh Carol buat pasal kisah Jack the Ripper, Carol cubalah untuk bahaskan cerita ni dengan bahasa yang lebih mudah untuk korang senang faham. So tak nak tunggu lama-lama, kita just go straight to the story. Dan juga Carol akan ceritakan benda ni dengan konsep secara ringkas kepada korang, and Carol harap korang semua akan mudah faham lah. Tak nak buang masa, let's go. Sebelum kita teruskan video ni, Carol nak share sikit dengan korang satu barang baik daripada Scarlett White ni, iaitu set penjagaan kulit wajah ataupun kita senang panggil dia sebagai face care. Scarlett ni dia adalah produk daripada Indonesia, and diorang juga ada provide untuk body care. Tapi dalam video ni Carol nak share dekat korang pasal diorang punya face care. Untuk face care ada dua jenis guys. Satu acne, satu lagi brightly. Kalau produk acne sesuai untuk korang yang mempunyai masalah kulit berjerawat, manakala untuk brightly sesuai untuk korang yang ingin mencerahkan kulit korang. Jadi Scarlett telah menghantarkan brightly set kepada Carol untuk Carol cuba, dan Carol pun dah pakai benda ni selama 2 minggu berturut-turut. Memang ada nampak dia punya kesan guys. And korang jangan risau, produk ni sesuai untuk lelaki dan perempuan. Okay, first kita akan pergi kepada facial wash dia dulu. Nak pakai dia tak susah pun. Korang tuangkan benda ni dekat tapak tangan korang, and then korang dah boleh sapukan ke muka korang. Dah lama sikit sapu, korang bilaslah macam biasa. Dekat dalam facial wash ni dia ada glutathione, ada vitamin E, ada rose petal dan juga aloe vera guys. So next, lepas kita dah pakai facial wash, kita kena pakai brightly ever after serum pula. Nak pakai ni tak susah pun, senang je. Korang just titiskan 2 hingga 3 titis dekat bahagian muka, korang sapu and urut-urut sikit. Lepas tu korang biar sekejap untuk bagi dia meresap dekat dalam kulit korang, and then settle. All done. Function yang ada dekat dalam serum adalah untuk membantu dalam mencerahkan kulit kita. Dia boleh kontrol kadar minyak yang berlebihan, dia boleh kecilkan pori-pori and macam-macam lagi guys. Last but not least, kita kena pakai brightly ever after cream. Untuk cream ni dia ada cream untuk siang dan cream untuk malam. So bila cream untuk siang, korang pakai waktu siang lah, and cream untuk malam korang pakai time malam lah. Cara nak pakai dia, korang sapu je dekat muka and then ratakan dia sampai dia meresap dekat dalam kulit kita. Produk daripada Scarlett ni memang selamat guys, sebab dorang ada kelulusan daripada BPOM. BPOM tu dia macam Kementerian Kesihatan dekat Malaysia lah. And produk diorang ni pun memang trusted, sebab diorang punya IG pun 5 million guys yang follow diorang tu. Bukan biasa-biasa. Kalau korang nak dapatkan produk daripada Scarlett ni, korang boleh tekan link yang ada dekat bawah ni guys. Just beli dekat Shopee je, tak susah pun. Jack the Ripper ni dia adalah seorang pembunuh pada tahun 1888, and dia adalah antara pembunuh yang paling famous dekat dunia guys. And case dia ni dikatakan baru je diselesaikan pada tahun 2017. Korang bayangkan, daripada tahun 1888 sampailah ke tahun 2017. Dah berapa lama tu agak-agak korang? 129 tahun guys. Maknanya selama 129 tahun ni lah baru kes ni dapat diselesaikan guys. Okey, siapakah Jack the Ripper? Jack the Ripper ni sebenarnya adalah gelaran ataupun nama samaran kepada seorang pembunuh tau. Bukannya orang yang gelarkan dia tu sebagai Jack the Ripper tau, bukan. Tapi dia sendiri yang gelarkan diri dia tu sebagai Jack the Ripper. Macam mana dia gelarkan diri dia sendiri sebagai Jack the Ripper? Macam mana dia bagi tahu dekat orang ramai yang nama dia tu Jack the Ripper? Dia kan pembunuh kan? Dia tak bagi tahu dekat orang yang nama dia tu Jack the Ripper. Dia tak adalah jumpa orang lepas tu dia tak adalah cakap macam, "Oi, aku Jack the Ripper." Dia tak ada cakap macam gitu guys. Dia punya cara tu simple je. Dia pergi hantar sepucuk surat dekat balai polis. Lepas tu dekat dalam surat tu dia bagi tahu cara dia bunuh mangsa dia, and dia bagi tahu macam mana dia akan bunuh mangsa yang seterusnya. And then bawah sekali dekat surat tu dia letak nama dia Jack the Ripper. So daripada situlah orang semua start panggil dia sebagai Jack the Ripper guys, dengan nama gelaran dia tu. Sebab bila surat tu sampai dekat polis ni diorang akan bagi information tu kepada media. So bila surat tu sampai ke tangan media, and media pun sebarkan kepada orang ramai, and start from there orang gelarkan dia sebagai Jack the Ripper. Sebelum nama Jack the Ripper tu, penduduk dekat situ gelarkan dia sebagai The Whitechapel Butcher. Kenapa The Whitechapel Butcher? Sebabnya adalah pembunuhan tu berlaku dekat Whitechapel, and Whitechapel tu berada dekat kota London, and London tu berada dekat dalam negara England. Okey, lepas tu belakang dia tu kan ada butcher kan. Butcher tu bermaksud tukang sembelih guys. So dia punya full name dalam bahasa Melayu dia tukang sembelih Whitechapel. Itu
Itu adalah nama sebelum Jack the Ripper, guys. Carol tahu, korang mesti sekarang ni tengah terfikir tau, kenapa orang dekat situ tak gelarkan dia sebagai The Whitechapel Killer ke ataupun The Whitechapel Monster ke, sebab dia macam ganas kan. Sebabnya nama The Whitechapel Butcher tu digunakan adalah si pembunuh ni, dia bukan setakat bunuh mangsa dia, lepas tu dia belah daripada situ. Dia bukannya jenis pembunuh yang tikam 2-3 kali dekat badan mangsa, lepas tu dia belah daripada tempat tu. Dia bukan macam gitu, guys. Orang guna nama The Whitechapel Butcher tu sebab pembunuh ni lepas dia dah bunuh orang, dia pergi lapah kulit badan orang yang dia bunuh tu, dia potong kulit, lepas tu dia dah potong kulit tu, dia kepakkan kulit yang dah dipotong tu, dia keluarkan organ-organ badan orang tu, and then dia letakkan dekat tepi badan orang yang dia bunuh tu, guys. Lepas tu barulah dia belah daripada tempat kejadian. Sebab itulah orang zaman tu, orang dekat Whitechapel tu panggil dia sebagai The Whitechapel Butcher. Jadi Carol rasa korang dah faham lah, mula-mula orang panggil dia sebagai The Whitechapel Butcher tu orang yang gelarkan, tapi dia rasa nama The Whitechapel Butcher tu macam tak sedap kan. The Whitechapel Butcher. Lepas tu dia pergi hantar surat dekat balai polis, and dia perkenalkan nama gelaran yang dia nak tu lah, yang bernama Jack the Ripper. Kan smart kan, Jack the Ripper. Tapi cara dia gelarkan diri dia sebagai Jack the Ripper tu sangat berani, guys. And cara dia tu seolah-olah macam nak menganjing, dan dalam pada masa yang sama juga dia macam nak mencabar pihak polis untuk cari dia sampai dapat. Okey, tak apa, kita tengok pada dia punya kronologi pembunuhan dia, guys. Okey guys, dekat dalam topik kronologi ni kita akan kenal pasti macam mana Jack the Ripper ni mulakan dia punya jenayah tau. Siapa mangsa yang dia dah bunuh dan macam mana cara dia bunuh mangsa-mangsa dia tu. Okey, kita masuk kepada ringkasan dululah. Kero nak ringkaskan dulu sebelum kita masuk kepada kronologi dia. Jack the Ripper ni dia jadi famous sebab dia dah bunuh 5 orang, guys. 5 orang yang dia bunuh tu bukannya dia bunuh dengan biasa tau. Cara pembunuhan dia tu kita boleh cakap memang tersangat kejam, guys. Sebab kelima-lima mangsa ni dibunuh dengan cara dipotong di bahagian badan sampai ke kemaluan, guys. Ada yang muka dia kena cacat, lepas tu organ dekat dalam badan dia kena ambil, lepas tu bola mata kena cungkil kasih keluar, anak tekak kena wodok. Gila tau. Dengar pun memang dah seram tau. Okey, tak apa, kita relax dulu, kita tengok dia punya kronologi, guys. Mangsa-mangsa Jack dikenali sebagai Canonical Five, di mana para penyiasat percaya bahawasanya kelima-lima mereka ni dibunuh oleh orang yang sama, iaitu seorang doktor. Yes, seorang doktor, guys. Sebab apa doktor? Sebab segala potongan yang dibuat oleh pembunuh tu ke atas badan-badan mangsa dia memang nampak hasil potongan seorang doktor, guys. Orang yang bunuh tu dia macam tahu kedudukan organ-organ yang dia nak potong tu. Okey, tak apa, kita terus pergi kepada mangsa yang pertama, guys. Mangsa pertama dikenali sebagai Mary Ann Nichols yang berasal daripada London dan dilahirkan pada 1845. Pada awalnya Mary Ann ni dia bekerja sebagai orang gaji, ataupun kita panggil dia sebagai maid ataupun sebagai pembantu rumah lah kita biasa cakap. Tapi guys, kerja tu tak bertahan lama tau, atas faktor-faktor yang tertentu lah. Lepas dia berhenti jadi pembantu rumah, dia beralih kepada menjadi seorang pelacur. Kita nak dipendekkan cerita, pada 31 Ogos 1888, Mary Ann ni dia keluar pada waktu malam untuk pergi kerja dia tu lah. Kerja dia tu kan. Pada malam tu lah Mary Ann ni dia dibunuh dengan sangat kejam, guys. And then mayat dia tu ditemui pada keesokan paginya. Kalau korang nak tahu, masa tu keadaan jasad Mary Ann ni memang sangat-sangat sadis, guys. Yang di mana leher dia tu dikelar dengan pisau sebanyak 2 kali tau. 2 kali. And dekat bahagian perut dia tu pula terdapat beberapa kesan macam kena siat-siat tau. Macam kena siat gitu. Bukan setakat siat je, guys. Siap ada kesan tusukan lagi, babe, dekat perut dia tu. Kau tengok, kau boleh bayangkan tak dia punya, aku tak boleh bayangkan, babe. Gila kau. So, ni adalah kes pertama yang sangat tragis, yang sangat menggemparkan penduduk dekat Whitechapel tu, guys. Dekat sinilah nama Whitechapel Butcher tu diberikan kepada Jack the Ripper. Mangsa kedua pula dikenali sebagai Annie Chapman, atau nama sebenar dia adalah Eliza Ann Smith. Dia berasal daripada London dan lahir pada tahun 1840. Kedudukan Annie dia awalnya memang banyak problem tau. Sangat banyak problem. Tapi problem yang paling utama adalah problem yang berkaitan dengan masalah rumah tangga. Disebabkan masalah rumah tangga tu, dia berpisah ataupun bercerai dengan suami dia, and dia pindah ke area Whitechapel. So bila dah sampai dekat Whitechapel tu, dia memang terpaksa sara hidup dia sendiri tau. Dia kena cari duit apa semualah, sebab nak hidup kan. Dia dah tak ada lelaki yang boleh sara dia. Kalau tak kerja macam mana dapat duit kan. So dari situ dia buat macam-macam kerja, guys. Contohnya macam tukang kait, kait benang tu kan. Lepas tu dia ada jual bunga, and then jadi pelacur. So nak dipendekkan cerita juga, pada 8 September 1888, mayat Annie dijumpai dekat belakang sebuah rumah di area Dorset Street, yang di mana masa tu mayat dia tu dijumpai dalam keadaan leher dia tu dikelar tau. Dan paling tak boleh belah, guys, masa polis datang tu, bila dia orang tengok dekat jasadnya Annie tu, memang masa tu rahim dia memang dah tak ada, guys. Maknanya si pembunuh tu dia pergi
pergi rembat rahimnya Annie tau. Jadi doktor yang buat postmortem dekat badan Annie ni pun dia buat satu teori lah. Dekat sini doktor tu dapat tahulah yang di mana pembunuh Annie adalah seorang doktor. Sebab daripada pemerhatian doktor yang membuat siasatan tu, dia cakap cara rahim Annie dikeluarkan daripada badan dia, and dia punya kesan potongan yang dibuat oleh pembunuh tu dekat badan Annie untuk keluarkan rahim tu, dia punya potongan tu sangat teliti guys, and dia punya cara nak keluarkan tu pun sangat teliti. So doktor yang siasat ni seorang doktor, jadi dia dapat agak lah cara kerja seorang doktor tu macam mana kan. And for your info, kejadian pembunuhan Annie ni berlaku selepas 8 hari dari tarikh pembunuhan yang pertama tadi tu. So sekarang ni diorang dah dapat tahulah pembunuh ni adalah seorang doktor ataupun seorang yang mahir tentang anatomi badan manusia. So guys, selepas 19 hari kematian si Annie ni, pihak polis diorang menerima sepucuk surat yang dikenali sebagai Dear Boss Letter, yang di mana Carol ada cerita pada awal video tadi tu. Tujuan pembunuh tu, dia ni memang sengaja je tulis surat tu. Dia macam nak mempermainkan, ataupun kita boleh cakap macam dia nak mempersendakan polis tau. Okay, so moving on to the next victim, iaitu Elizabeth Stride, atau nama sebenar dia adalah Elizabeth Gustafsdotter, yang berasal daripada Torslanda, Sweden dan dilahirkan pada 1843. Elizabeth juga pada asalnya adalah seorang pelacur dan pernah ditangkap oleh polis beberapa kalilah sebab kegiatan dia melacur tu. Disebabkan benda tu, dia buat keputusan untuk berpindah ke London dan berkahwin dengan seorang lelaki yang bernama John Stride. So Elizabeth ni juga mengalami masalah rumah tangga lepas dia kahwin dengan suami dia tu, and then dia pun bercerai. Dah kahwin, bercerai. Jadi bila lepas dah bercerai tu, dia pun terpaksalah menyara diri dia sendiri dengan bekerja sebagai tukang jahit, lepas tu ambil upah bersihkan rumah orang, and then jadi pelacur juga. Okey, dipendekkan cerita lagi, pada malam 29 September 1888, Elizabeth ni dia pergi berjumpa dengan seorang pelanggan dia lah dekat area Berners Street di Whitechapel. Dikatakan pada jam 1 pagi, mayat Elizabeth ditemui di tempat bernama Dudfield Yard. Mayat dia juga ditemui dengan kesan kelar di leher, tapi kali ni macam pelik sikit guys, sebab mayat si Elizabeth ni hanya dikelar, tak ada pula dirobek ataupun dicacatkan. So agak pelik jugalah kan, sebab mayat yang sebelum ni semua tubuh badan diorang dicederakan, dirobek, memang jahanam guys badan diorang tu. Tapi untuk si Elizabeth ni, dia macam ada something wrong sikit tau. Polis bagi tahu maybe masa Jack buat kerja tu, Jack the Ripper ni, dia tak sempat nak buat benda tu sebab ada orang yang datang masa dia tengah bunuh si Elizabeth tu. Maknanya masa dia nak robek apa semua tu, ada someone yang mendekati dekat tempat kejadian. Jadi dia terpaksa gerak lah, kalau tak nanti kantoi babe. Tapi yang tak boleh belah sekarang ni guys kan, Jack ni dia pergi bunuh mangsa keempat dia tau. Tadi yang ketiga, yang ni keempat, iaitu nama dia Catherine Eddowes. Selepas 45 minit dia bunuh si Elizabeth tu. Maknanya dia bunuh tu dekat kawasan yang sama, yang tak berjauhan pun, dekat kawasan area-area situ je. So dalam bahasa mudah dia tu, jarak antara mangsa ketiga dengan mangsa keempat tu 15 minit perjalanan. Kali ni mayat si Catherine Eddowes ni lebih teruk guys. Yang di mana leher dia tu bukan setakat kena kelar je, tapi sekali dengan muka dan badan dia juga hancur, kena siap dengan pisau guys. Muka si Catherine ni memang hancur habis. Umpama dia tu jadi macam tempat untuk Jack lepaskan geram tau. Sebab Jack tak dapat nak kelar-kelar dekat Elizabeth, dia pergi buat dekat si Catherine Eddowes tu. Catherine dah terpaksa jadi mangsa dia guys. And then for your info, salah satu organ Catherine juga dikeluarkan daripada badan dia guys. Memang psycho mat si Jack ni sebenarnya tau. Lepas satu pembunuhan, dia pergi bunuh lagi dekat area yang dekat pula tu kan. Dia macam tak takut tau. Dia macam ada satu keinginan untuk membunuh, macam nafsu membunuh. Orang kata tu psikopat, memang ada keinginan macam gitu. Next, mangsa terakhir Jack the Ripper ni pula bernama Mary Jane Cady. Mary berasal daripada Limerick Island dan dilahirkan pada tahun 1863. Mary juga dipercayai bekerja sebagai seorang pelacur setelah berpindah ke Whitechapel untuk menyara kehidupan dia. Pada 9 November 1888, Mary dibunuh oleh Jack dengan cara paling, orang kata paling sadis lah, paling kejam. Kenapa dia paling sadis? Kenapa dia paling kejam? Sebab almost semua organ dekat dalam badan dia tu kena keluarkan guys. Dikeluarkan oleh Jack the Ripper. And then Jack the Ripper tu, bila dia dah keluarkan semua organ dia tu, dia pergi letak dekat sebelah jasad-jasadnya si mangsa tu, jasadnya Mary tu. And bukan tu je, almost semua kulit dekat jasad si Mary tu disiat tau, disiat-siat. So itu adalah mangsa-mangsa Jack the Ripper. Carol ringkaskan je lah supaya korang mudah faham kan. Tapi ada yang mengatakan Jack ni dia dah bunuh 11 orang, ada yang mengatakan 29 orang, ada yang cakap 50 orang. Tapi buat masa ni bukti yang kukuh hanya ada 5 mangsa sahaja. Sebab kelima-lima mangsa ni dibunuh dengan cara yang sama, dengan ciri-ciri yang sama guys. Cara and ciri dia sama. Okey, pertama sekali, kesemua mangsa mesti akan dikelar dekat bahagian leher diorang tau. Mesti akan dikelar. Itu yang pertama. Kedua
kedua pula, kesemua mangsa akan mengalami kecacatan tubuh badan. Macam kena siat-siat dan organ dalaman dia kena keluarkan. Itu yang kedua. Yang ketiga pula, kesemua mangsa Jack adalah perempuan dan juga bekerja sebagai seorang pelacur. Tiga ciri ni menggambarkan hasil karya Jack tu. Semuanya sama. Jadi sekarang ni siapa sebenarnya Jack the Ripper ni? Kalau nak diikutkan, ramai guys suspek dia guys. Tapi kalau Carol mention semua, Carol ceritakan semua suspek dia, memang tak habis cerita ni. Berpuluh orang tau. So nak dijadikan cerita dia, beberapa tahun kebelakangan ni ada berita yang mengatakan kita dah tahu dah siapa Jack the Ripper yang sebenarnya. Nama dia Herman Webster Majet. Inilah dia orangnya. Dia adalah salah seorang pembunuh yang sangat terkenal guys. Dia dikenali sebagai H.H. Holmes di Amerika Syarikat. Dia tukar nama dia tu, dia tukarkan identiti dia tu supaya dia tak dikenali dekat negara orang lain. Negara sini nama lain, negara sana nama lain. Jadi selama 129 tahun, identiti Jack yang sebenarnya didedahkan sendiri oleh cicit dia guys. Herman Webster tu, cicit kepada Herman Webster tu, dia yang bagi tahu. Cicitnya si Jack ni, dia terjumpa diary moyang dia. Jadi cicit dia tu pergilah buka buku tu and dia cuba membandingkan tulisan dekat dalam buku tu dengan surat yang pernah ditulis oleh Jack the Ripper masa dia pergi bunuh 5 orang wanita dekat London dulu, yang masa surat yang dia pergi bagi dekat polis tu. Dia bandingkan antara dua tu, buku diary dan surat tu, memang terbukti sama guys. Bila dicek apa semua timeline semua, memang membuktikan Herman Webster tu adalah Jack the Ripper guys. Dan kalau korang nak tahu, cerita Jack ni juga diadaptasi menjadi sebuah novel dan juga sebuah filem yang bertajuk Devil in the White City. Tajuk untuk novel dan filem tu memang dua-dua sama, Devil in the White City guys. Itulah sedikit sebanyak kisah pasal Jack the Ripper ni. Hope you guys enjoy dengan penceritaan ni. Kalau ada salah silap, mohon dimaafkan lah. Carol lupa, ada satu lagi guys. Sampai sekarang ni kan, dia punya misteri ni, motif kenapa Jack the Ripper bunuh mangsa dia tu masih tak tahu guys. Apa motif dia? Tak tahu kenapa semua mangsa dia tu pelacur. Kenapa pelacur? Itu adalah persoalan yang masih sama-sama guys. Kira kita boleh cakap Jack the Ripper ni yang tahu kenapa dia bunuh pelacur. So guys, Carol rasa sampai sini je. Until next time, see you soon. Assalamualaikum.